Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang saya hormati dan sekasihi, ikrah kita baca kitab anda, ambil Quran anda. Dan kita mulakan dengan lafzul jalalah Allah. Kita mulakan tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita mulakan lagi dengan Allah. Lihat surah yang kedua ayat 57. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jom saudara sibukkan diri kita dengan menyantuni Al-Quran. Kelak kita rehat di kubur kita. Kat dunia diberi tempoh antara 60 hingga 70 tahun. Tujuannya untuk meraih 6,236 ayat Quran. Oleh itu gunakan kesempatan ini saudara untuk kita menyibukkan diri kita dengan Quran. Maknanya kita menghafal dia, memahami dia, bawa dia, baca dia. Kelak kita rehat kat kubur kita. Jom sedia untuk bertungkuh lumus kat dunia. Kelak kita rehat kat kubur kita seperti imam kita mintakan tadi. Allahumma ijalil mauta rahatan lana min kulli syar. Kita takkan rehat dalam kubur kalau kita kat dunia penuh dengan sukaria, penuh dengan santai-santai, penuh dengan gembira dia. Kelak kita derita sejak di berkubur dan akan terus menderita sampai ke neraka. Itu dia pesanan awal. Sibukkan diri kita dan ajak kawan kita yang tergesa-gesa nak balik itu. Apa sangat yang tak tergesa balik-balik. Kalau sembahyang berjemaah hanya dapat 27 darjah, belum jadi orang terbaik. Orang yang terbaik itu ialah orang yang membaca Quran dan menyampaikannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu ialah orang yang membaca Quran dan menyampaikannya. Barulah kita jadi orang terbaik, saudara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad adalah rasul yang akan kita temui di padang mahsyar untuk dapatkan syafaatnya. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Padang mahsyar itu luasnya 1000 tahun perjalanan cahaya daripada barat ke timur, utara, selatan. Agak-agak kita di penjuru mana, saudara? Semuanya bergantung banyak kepada ayat Quran yang kita simpan. Makin banyak ayat Quran simpan, fahami, dekat kita dengan Rasul kita dan dekat kita
dengan Allah yang akan kita temui selepas jumpa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jom kita mengaku tak ada ilmu, saudara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu hanya Allah saja yang ada ilmu, sebab itu dia dipanggil alim. Kita insan biasa, tiga sifat insan. Pertama, jahil. Minta Allah yang alim ajarkan kita. Allahumma alimni minhuma jahiltu. Dan kita pun pelupa, minta Allah yang tak mungkin lupa ingatkan kita. Allahumma zakirni minhuma nasitu. Dan minta pada Allah supaya dia ajarkan kita, kerana kita jahil, saudara. Yang pertama, mari kita merapatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cadangkan anda lapangkan syukur, ambil 1.2. Kita ucap syukur daripada surah 1 ayat 2, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Campur dengan surah 26 ayat 78 hingga ke 83. Saya sebutkan, nanti di rumah saudara himpunkan ayat-ayat itu, tengok Quran. Ucapannya syukur ialah alhamdulillahi rabbil alamin allazi halakani fahuwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yashkini wa idza maridtu wa huwa yashfini wallazi yumituni summa yuhyini wallazi atma'u an yaghfira li hati'ati yaumaddini Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Besok nafas masih ada, tambah lagi waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati na'im. Besok tambah lagi waghfir li abi innahu minadh dhalin. Itu dia kata-kata Nabi Ibrahim. Ucapkan syukur. Kalau selama ini anda hanya kata alhamdulillah, tak cukup, mati sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa dia Allah? Allazi halaqani fahuwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yaskini. Dan baca makna dia, bahawa saudara rasa Allah kedanya kita. Wa idza maridtu wa huwa yashfini wallazi yumituni summa yuhyini wallazi atma'u an yaghfira li hati'ati yaumaddini Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Sibukkan diri kat dunia dengan Quran, bawa Quran, baca Quran, belajar Quran, sebarkan Quran, modulkan Quran. Nescaya anda rehat dalam kubur anda. Kalau kedua kita banyak rehat, kita mula sangsara sejak di kubur kita, dan akan terus sangsara kat neraka, saudara. Dunia Allah umpamakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat tanaman, tanaman untuk akhirat. Jadi saudara bayangkan bagaimana sibuknya seorang petani. Sejak daripada memilih tanah-tanahnya untuk pertaniannya, pilih benihnya, boleh pokoknya, bajanya, jagaannya, sibuk. Kita wajib menyibukkan diri kita dengan Quran, yang selama ini kita sibukkan dengan dunia kita, saudara. Sibuk dengan rumah tangga kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan anak-anak kita. Cukup-cukuplah. Di ujung-ujung ayat ini, sibukkan diri kita dengan Quran. Maknanya imani Quran. Kedua, pelajari Quran, hafalkan Quran, modulkan Quran, sebarkan Quran, terjemahkan Quran, tuliskan Quran. Nescaya anda mula rehat sejak kubur anda. Oleh itu, kat kubur akan ditanya. Sedia jawapannya. Lihat surah 59 ayat 22.
Hafalkan lagi. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malik al-qudus as-salam al-mu'minu al-muhaiminu al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu dia saudara 15 daripada 99 yang dipanggil al-asma'ul husna. Anda hafalkan di rumah. Di rumah cari lagi 84. Genap 99 al-asma' al-husnanya. Akan datang saya akan sediakan nota untuk anda, mudahkan anda belajar dalam keadaan yang di ujung usia ini, supaya mudah belajar, fokus belajar, ada catatannya. Akan datang saya akan berikan nota pada anda untuk memudahkan anda belajar. Dan anda hanya saya minta bawa pen atau pensil saja untuk mencatat, kerana kita pelupa. Allahumma zakirna minhuma nasina. Siapa Allah saudara? Allah. Masuk saja kita dalam kubur, pertanyaan pertama ialah man rabbuka. Sampai hati tergamak orang-orang yang kita sayang tinggalkan kita dalam kubur. Isteri akan tinggalkan suaminya dalam kubur. Suami akan tinggalkan isterinya dalam kubur. Mak ke ayah ke tinggalkan anaknya. Ayah pun tinggal dalam kubur. Maka tinggal dalam kubur keadaan gelap gelita. Bayangkan kubur kita. Kanak-kanak kecil pun saya tanya 4 tahun saudara, dia kata kubur itu gelap atau betul. Kerana elektrik tak masuk ke sana, TNB tak masuk dalam kubur, bulan bintang pun tak masuk cahayanya, apa pun tak masuk. Tapi kubur anda akan mula terang benderang bila anda datang kubur bersama dengan Al-Quran. Quran itu nurun. Wajib bawa bersama Quran dalam hati anda. Kelak automatik kubur kita akan terang benderang, bukan lagi terangi oleh cahaya lain, tapi terang dengan nur Allah. Sebab itu namanya An-Nur. Satu namanya An-Nur, An-Nur Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warisu, Ar-Rashidu, As-Sabur. Dia saja yang ada nur. Surau anda pun tak ada nur walaupun namanya An-Nur saudara. Allah saja yang ada nur. Bila kita makan nurnya diajarkan pada rasul-rasul, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ajarkan nurnya. Nurnya itu tersimpan dalam Quran. Sebab itulah kata Muhammad Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang namanya An-Nur mengajarkan Muhammad Al-Quran yang sebanyak 6,236 ayat. Itu dia word terangnya cahaya Quran. Al-Quran ibarat word mentol yang terangnya 6,236. Seluruh ayat Quran itu jadi cahaya. Jadi kubur kita, bila kita datang kubur ada Quran, maka automatik kubur kita percaya. Tak ada langsung kubur kita gelap gelita. Tak ada langsung satu ayat, tak beriman dengan Quran, tak beriman satu ayat, tak ada, matinya dipanggil mendiang. Tak ada langsung, tak mengimani Quran, tak ada langsung pelajari Quran, maka matinya dipanggil mendiang dan kuburnya mula menjadi kawah neraka. Oleh itu, yom kita mati jadi mati kita dipanggil dengan almarhum ataupun almarhumah. Dengan syarat anda datang kat dunia dulu, sibukkan diri dengan Quran dan bawa Quran. Rasul bawa Quran dalam hatinya,
sebanyak 6,236. Sebab itu beliau bersama Rasul kumpulan pertama ke syurga. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jom saudara perbanyakkan mengimani, menyimpan ayat Quran dalam hati kita. Nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ilmu Allah yang diajarkan pada Muhammad saudara dalam bahasa Arab sebanyak 6236, itu ilmu Allah. Kita tak ada ilmu, subhanaka la ilma lana. Ilmu Allah sebelumnya diajarkan pada rasul-rasul yang sebelum Muhammad, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim pun diajarkan nur Allah, tapi tak tahu berapa bahasanya dan berapa ayatnya. Itulah juga Allah ajarkan pada Nabi Musa, Nabi Isa, nur-nurnya tersimpan pada kitab-kitab seperti Taurat, Injil. Kita tak tahu apa bahasa dan berapa ayatnya, tapi confirm nur Allah diajarkan pada Muhammad. Verb untuk mengajar allama, verb untuk berilmu alima. Alima ya'lamu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kerana Allah saja yang alim, maka dia mengajar. Maka verb untuk mengajar allama. Muhammad ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan wa allamahul bayan. Allah ajarkan Muhammad yang dulunya tak ada ilmu macam kita, iaitu Quran, dan allamahul bayan, diajarkan sunnah dan hadis. Kerana Allah saja yang alim. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Saya terus saja menyebutkan pada anda bahawa bila kita beriman dengan Allah melibatkan 104 aqaidul iman. Beriman dengan Allah sendiri melibatkan 104 aqaidul iman. Kan setakat 20 wujud kidam baka, kan lawannya 40, 21. Tapi sempurna bila beriman dengan Allah melibatkan dengan 104 aqaidul iman. Akidah maknanya simpulan mati yang tak mungkin kita leraikan. Seperti kita menyimpulkan rambut dah mati, tak boleh terangkan, itu dia akidah. Kalau satu dipanggil akidah, kalau banyak dipanggil aqaid, aqaidul iman. Iman percaya dengan yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Akidah simpulan mati yang tak mungkin kita leraikan, saudara. Maka akidah kita pertama melibatkan beriman dengan Allah. Untuk beriman dengan Allah mesti melibatkan 104 aqaidul iman. Aqaidul iman, akidah yang pertama, Allah itu dipanggil Esa. Allah dipanggil Esa. Esanya Allah dalam bahasa Quran dipanggil pertama Ahad, Qul huwallahu ahad. Kedua dipanggil Wahid, innama ilahukum ilahun wahid. Ketiga dipanggil Wahdah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita beriman dengan Allah melibatkan 104 aqaidul iman. Akidah pertama dia Esa, Esanya dipanggil Ahad, Esanya juga dipanggil Wahid, Esanya juga dipanggil Wahdah. Ahad surah 112, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wahid sana surah yang kedua ayat 152, innama ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan wahdah dalam doa anda, dalam zikir anda, Allah la ilaha illallah wahdah la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setengah-setengah imam saudara, dia tak genapkan sampai 10 kali. Ya ilah, kerana tak genapkan kotak 10 kali, maka kadang-kadang dia sebut qadir, tidak sepatutnya begitu. Dia sebut qadir. Dan jangan sebut qadir, mesti qadir. Daripada pertama, la ilaha illallah lahul qadir. Tapi kadang-kadang kita nak lekas, instead of qadir, kita sebut qadir. Tak boleh, mesti qadir. Itu kena jaga saudara tu. Kerana dia satu nama Allah, sifat Allah. Tak boleh kita ikut suka hati kita. Dia ada harkatnya. Itu tadi akidah kita pertama, bahawa dia satu. Satu dipanggil ahad wahid wadah. Tengah-tengah antara tolak satu dengan campur satu. Tolak satu maknanya mustahil, dia tak ada. Campur satu pun mustahil, dia lebih satu. Dia tidak dua, dia tidak tiga, dia bertinya satu. Nabi, antaranya Nabi Isa, yang ditanya oleh Allah, adakah engkau Isa beritahu umat kamu bahawa Tuhan itu dua, iaitu engkau dan mak kau? Anta qulta linnasi tahazuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Maka Allah saudara satu dipanggil ahad wahid wahadah, tengah-tengah antara tolak satu dengan campur satu. Itu jelas. Satu ahad wahid dipanggil wasata, tengah-tengah. Wasata, tengah-tengah. Isimnya dipanggil awsatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Akidah kamu mesti tengah-tengah antara tolak satu dengan campur satu. Tengah-tengah itu dipanggil wasata. Allah sebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat kamu Muhammad mesti ada satu. Biarlah Yahudi 2-3 Tuhan, Nasrani 2-3, tapi kamu mesti satu. Satu dipanggil Esa, satu dipanggil ahad wahid wahadah. Itu akidah pertama. Yang kedua hingga 100 ialah al-asmaul husna. Akidah kita yang kedua, Allah alimul ghaibi wasyahadah. 3 ar-Rahman, 4 ar-Rahim, terusnya sampailah al-Nur, al-Hadi, al-Badi, al-Baqi, al-Warisu, ar-Rashidu, as-Sabur. Saya akan sediakan nota dan anda wajib menghafal nama-namanya 99. Sebab itulah nama yang akan ditanya sewaktu anda ditinggalkan tempat yang sunyi oleh malaikat non kadar nangkir, man rabbuka. Bayangkan saudara, dalam keadaan gelap gelita, tapi datang kerana buat Quran, automatik terang benderang kubur kita. Dan situ apa mula ditanya, bahagialah, betullah orang yang menghafalnya, mengimannya waktu keadaan susah-susah. Menghafal bukan mudah. Kan 1,2,99 kena hafal susah. Jom sibukkan diri kita dengan Quran sudah. Kelak kita rehat dalam kubur kita, dan akan rehat berabad-abad kat syurga nanti. Kalau kita kat dunia tidak bekerja keras untuk Quran, main-main ke, suruh heboh ke, kita mula merana sejak daripada kubur kita, dan akan terus merana berabad-abad kat neraka sana. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Kerana mereka memilih sebusuk-busuk, sejahat-jahat manusia. Anda wajib pilih khairul bariyah. Wajib pilih menjadi khairul bariyah. Tak jadi khairul bariyah mesti dengan khairukum. Quran itu bikin kita baik.
Quran itu bikin kita terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Umar Khattab khalifah kedua, hampir-hampir matinya sebagai mendiang. Hampir-hampir. Maknanya kalau mendiang sebusuk-busuk sejak manusia. Tetapi Allah buka ketuk hatinya dengan syarat, dengan kesanggupannya mendengar. Mendengar, fikir dan merenung. Baru berubah daripada mendiang, dipanggil sekarang ni, dipanggil bukan saja Allah yarham almarhum, tapi dipanggil apa dia? Radhiyallahu anhu. Dalam perjalanannya pada masa dia maita hidup satu nyawa. Kalau habis nyawa itu dipanggil mendiang. Pada masa dia maita, maka dia berjalan nak pergi ke rumah adiknya yang bernama Fatimah untuk nak dibunuhnya kerana telah beriman dengan agama Muhammad. Dalam perjalanan saya tiba-tiba terdengar, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litaska. Maka telinganya dibuka, dengar tadi. Bila telinga dibuka, maka hatinya pun otaknya berfikir, hatinya merasakan dan matanya mendengar. Maka bila kita belajar begini saudara, anda wajib aktifkan, onkan 3 anggota. Anggota itu ada pada surah yang ke-16 ayat yang ke-74. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Hidayah akan mula kita kecapi bila kita mulakan dengan 3 anggota saja. Pertama, telinga mesti mendengar. Dengar apa? Bukan dengar kicauan burung, bukan dengar orang mengumpat, bukan dengar nyanyi-nyanyian, bukan dengar ceramah, tetapi wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Hidayah akan kita nikmati bila kita pertama dengarlah telinga ini dengar ayat-ayat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah ke-7 ayat 204 sana. Jom lazimkan saudara. Dengar Quran, mesti buka telinga kita. Dengar elok. Umar Khattab mula dapat hidayah kerana kesanggupan berhenti sekejap. Kawan kita berhenti sekejap pun tak mau. Anda bertuah, berhenti sekejap, lazimkan dan dengar Quran. Dia balik tergesa-gesa nak dengar apa kat sana? Dengan televisyen ke? Mana dapat hidayah? Dan wajib berhenti sekejap. Umar Khattab berhenti sekejap. Dengar saja ayat Quran saya tak sampai 2 ayat baru dengar Taha ma anzalna alaikal Qur'ana. Apa sebab? Taksyairu juludul ladzina yahsyawna rabbahum sumatalinu. Berlaku 3 perkara serentak. Pertama, mengeremang bulu romanya. Itu Umar Khattab. Kedua, mula takut. Dan yang keempat, mula lembut hatinya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba mutasyabihat taksyairu juluduhum wa yahsyawna sumatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Jom saudara, banyakkan mendengar ayat Quran. Cukuplah kita dengar televisyen, cukup kita dengar ceramah politik, cukuplah dengar komik. Banyakkan dengar ayat Quran saudara. Nescaya telinga kamu akan mula pecah batu yang ada pada telinga. Anda tak sedar telinga kita ada batu. Dan batu itu saudara lebih pejal daripada batu di gunung. Kalau batu gunung pun akan pecah kalau Allah letakkan Quran atasnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyatillah.
Kalau batu yang diguna pun pecah dengan Quran, apatah lagi batu yang ada pada telinga. Telinga kita ada batu nama dia Al-Waqru. Lihat surah 41 ayat 5. Catat dulu, lihat Quran. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqrun min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Kita tak sedar, kita tak tahu rupa-rupanya pada telinga pun ada batu, pada mata ada batu, pada hati pun ada batu. Lihat mukjizat Quran. Letakkan Quran atas gunung, batu tadi gunungnya pun berkecat, batunya pun pecah. Bila anda dengar Quran, maka otomatik pecahlah batu pada telinga, nama dia Al-Waqru, pecahlah batu pada hati, nama dia Al-Akinah, dan pecahlah batu yang ada pada mata, nama dia Isyawah ataupun Al-Hijab. Kalau batu-batu ini tak pecahkan, telinga nama dia Al-Waqru, hati nama dia Al-Akinah, mata nama dia Al-Isyah, maka kita mewarisi 3 penyakit, iaitu sumun, bukmun, unyun fahum la yarji'un. Umar Khattab mula mengenal Islam, mula mengenal iman, kita dengan mendengar ayat Quran. Maka anda pun wajib dengar ayat Quran. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan matanya merenung ayat-ayatnya, sejak daripada hurufnya, sejak daripada kalimahnya, sejak daripada ma'aninya, semua direnung. Dan hatinya mula memahaminya. Maka Umar Khattab pun bertukar, yang patutnya mati sebagai mendiang, hari ini bukan saja digelar sebagai almarhum, tapi digelar radhiyallahu anhu. Tengok, Allah mengubah kita insan dengan syarat sanggup mendengar ayat Quran, sanggup merenung ayat-ayatnya, dan sanggup memahami ayat-ayatnya yang sebanyak 6,236 tu. Kita ajak anak kita, menantu kita, isteri kita masih ada kesempatan dengar ayat Quran. Allah saudara, bila beriman dengan Allah melibatkan 104 aqaidul iman. Pertama ialah ahad wahid wadah, 1. 2 sampai 100 campur 99 al-asma'ul husnanya. Baiknya bila anda beriman dengannya, asma' dan apa-apanya, maka man rabbuka, jawablah. Rabbiyallahu alladhi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Rabbiyallahu alladhi an-nur al-hadi al-badi al-baki al-warisu ar-rashidu. Baru anda boleh rehat. Tak dapat jawab, tak rehat saudara. Hari-hari tiap saat akan datang tanya mana rehat. Seperti orang yang pernah ditahan dalam ISA, tak rehat. Pagi, petang, siang, malam ditanya, tak rehat. Yom, aminkan doa yang Rasul kita buat untuk kita. Allahumma ij'alil mauta rahatan lana min kulli. Kubur itu tempat kita rehat. Dunia bukan tempat rehat. Dunia bukan tempat kita bersantai-santai. Dunia bukan tempat kita rehat. Mesti sibukkan dengan Quran, baru kita akan rehat. Rehat kat kubur, kelak akan rehat berabad-abad lamanya dalam syurga. Tapi tak ada Quran, tak beriman, tak sibuk dengan Quran, maka dia mula akan menderita sejak kuburnya lagi, dan akan terus menderita berabad-abad kerana ke jahannam, seperti nallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Itu dari baru 100 aqaidul iman baru pada Allah saja. Tanya kita, sempatkah kita pelajari 100 tadi tu? Maka adakah masa? Saya cuma sebut angkanya saja. Anda cari masa belajar ilmunya, belajar samaknya, belajar basarnya, belajar kalamnya, belajar wadahniahnya. Fikir-fikir agak sempat kata dia. Dan yang ke 100,
Itu buat dah 100 saudara. Yang ke 101 dia dipanggil dengan ilah. Dia dipanggil ilah yang disembah. Jom kita bulatkan. Kita sembah dia yang satu, ilahun wahid. Sembah Allah yang satu. Dia ilah. Tapi kat dunia manusia menyembah banyak ilah. Ada yang menyembah 2 ilaha ini, ada yang menyembah alihatun. Kalau satu dipanggil ilah, kalau banyak dipanggil alihatun, kalau 2 dipanggil ilahin. Saya akan sambung pada perenggan akan insya-Allah. Di rumah saya minta tolong anda apakan dulu al-asmaul husna. Dan saya akan bantu anda pada pertanyaan kalian, saya akan beri nota untuk mudahkan belajar. Aminkan saudara. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.